A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sedang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kembali bersua kita pada pagi ini dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru syukur. Alhamdulillah, bagi edisi pada pagi ini Rabu 21 September 2022 bersamaan dengan 24 Safar 1444 Hijri. Alhamdulillah para penonton, pada pagi ini kita masih lagi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipanjangkan usia dan sama-sama kita manfaatkan usia kita ini dengan kita terus menuntut ilmu dan terus kita istiqamah dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tanya Ustaz pada pagi ini, alhamdulillah kita membicarakan satu topik yang cukup penting untuk kita bicarakan pada pagi ini, iaitu tentang fiqh pusaka puaka. Pusaka puaka ini yang akan kita bicarakan pada pagi ini para penonton, dan sebagaimana biasa kita bawakan bintang ilmuwan ke studio pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria. Cantik baju hari ini. Masya-Allah tabarakallah. Sama kita hari ini Masya-Allah tabarakallah. Dia kontra lah hari ini Ustaz. Baik, dan bicara kita pada pagi ini Ustaz iaitu pusaka puaka. Dan kalau sebelum ni Ustaz kita dah cerita tentang faraid, tentang hibah dan sebagainya. Cuma untuk pusaka puaka pada hari ini, nak sebut pun takut Ustaz. Yang belakang tu baik. Insya-Allah kita akan bersama-sama dengan sahabat penonton kita yang mungkin mempunyai soalan dan juga kemusykilan untuk diajukan berkaitan topik kita pusaka puaka. Anda boleh hubungi kami sebagaimana biasa menerusi talian bebas tol 1800881677. Atau paling mudah Ustaz, kita mengalu-alukan juga soalan daripada sahabat kita, boleh tinggalkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Yang menonton menerusi FB Live, jalankan tanggungjawab anda, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Tanya Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Baik Fadil Ustaz, kalau saya tak salah menurut statistik terkini, hampir 90 bilion ringgit harta yang tidak dituntut. Jadi ini adalah satu statistik yang sangat besar yang perlu kita renung dan muhasabah kenapa boleh menjadi pertambahan sebanyak itu Ustaz. Jadi untuk mukadimah topik pada pagi ini, pusaka puaka Ustaz, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tamanya kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh dai Anas tadi tu. Alhamdulillah pada pagi ini kita dibangunkan. Dibangunkan masih dekat dunia lagi. Kalau dibangunkan di sana, di barzah ke, di mahsyar ke, Allahu akbar, masa itu takut macam-macam urusan kita tak selesai, jadi pening kepala lah kan. Jadi itu yang boleh jadi pusaka, jadi puaka tu kan. Jadi pertama-tama kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ditemukan pada pagi ini. Pertemuan kita ni bukanlah kosong, pasti ada kan kebaikannya, ada manfaatnya. Lebih-lebih lagi perkara yang kita nak ceritakan ini dekat sangat dengan kita kan. Dekat dengan manusia, sebab manusia ni sampai masanya dia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Jadi bila kita mati ni pasti kita akan meninggalkan harta, yang harta tu dah jadi namanya pusaka kan. Nafsu mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqdan. Seorang itu yang bila mana dia mati, kalau hutang yang tak diselesaikan, nanti rohnya akan tergantung-gantung. Jadi sebenarnya pada harta pusaka yang ditinggalkan tu ada hak-hak tertentu, sama ada hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena selesaikan hutang-hutang dia, hak sesama manusia kan, dia mungkin hutang dengan siapa-siapa, jadi kena selesaikan. Pada harta yang ditinggalkan pula ada hak waris kan? Allah pun sebut, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wahai sekalian yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Jadi sebab pada harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu ayah atau siapa-siapa yang meninggal dunia tu, dia ada hak kan? Contoh kalau saya meninggal dunia kan, contohlah saya ada isteri, saya ibu, ada ibu, ada ayah, ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada saudara lelaki, saudara perempuan. Jadi bila saya meninggal dunia,
on the dot saya meninggal tu, kan, man taraka haqqan aw malan fahuwa li warathati ba'da mauti, Nabi sebut, kan, barang siapa meninggal dunia, segala apa yang ada sekarang di dekat dunia, kan, kita ada macam-macam lah, ada cincin, ada jam, ada baju lawa, nanti dia ada kopiah, ada kasut, ada kereta, ada motor, ada duit, ada rumah, dalam rumah tu pula ada sofa, ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Apa-apa yang namanya harta di dunia yang kita usahakan, yang kita miliki ni, yang Allah pinjamkan sekejap dekat kita, jadi bila kita meninggal dunia dia dah jadi harta pusaka. Bila pusaka tu siapa punya? Waris yang punyalah, ibu, ayah, kan, contoh isteri ke, suami ke, anak lelaki ke, anak perempuan ke, adik-beradik dan sebagainya, kan. Jadi bila mana pada harta yang ditinggalkan oleh si mati tadi tu ada hak-hak tertentu, hak dengan Allah, kalau berhutangnya, kan, dia punya hajinya, dia punya fidyahnya, dia punya puasanya, dia punya nazar, dia punya kafarahnya, kan. Itu katalah dah meninggal dunia, hutang tak diselesaikan, hutang dengan Allah tak diselesaikan, hutang dengan manusia pun tak diselesaikan. Lepas tu harta pusaka tadi tu sama ada dibiarkan begitu saja, tidak diurus, kan. Akhirnya bila makin lama, kan, makin ramai pula, tanah tak sampai 1 ekar, tapi bila kita nak selesaikan pusaka tu, cek rupanya nama ada 2,000 orang, 3,000 orang, kan, ada pening kepala dah, kan. Jadi dengan isu-isu tadi itulah, kan, bila mana hak-hak tertentu tu tidak dikeluarkan, itu yang sudahnya pusaka tu jadi puaka, kan. Jadi kita bukan nak cerita pasal puaka tu hantu ke, pocong keluar dan sebagainya, tapi sebenarnya diterjemahkan puaka tadi tu kepada tadilah. Betul. Yang mati, kan, tergantung rohnya, kan, tak boleh nak pergi mana, langit pun tak boleh pergi, bumi pun tak boleh pergi, tak selesai, kan? Tak selesai. Sebab apa? Sebab harta yang ditinggalkan tu dia ada hutangnya tak diselesaikan. So jadilah, kan, apa kata orang, masalah untuk diri dia yang telah meninggal dunia. Lepas tu harta yang sama juga tak diagihkan kepada ahli waris dengan sebaik-baiknya, sama ada ikut faraid ataupun perbincangan. So akhirnya jadi yang jadi puaka tu sebab tadilah masa muka, gaduh-gaduh, sampai kita tengok, kan, minggu lepas kalau tak silap tu yang kes apa jual tanah, di mana berlaku di Pahang tu, kan. Jadi suami tu tak puas hati, dia pun tembak isteri dia, Allahu Akbar, kan. Lepas tu dia tembak diri dia sendiri, kan. Jadi kenapa sampai ke situ, kan? Sedangkan kita ni orang Islam, kita ada iman, kan, kita ada ilmu, kan, dan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada Tuhan, kan. Jadi sebab itu Allah ciptakan manusia, kan. Allah bukan sekadar ciptakan saja, apa yang manusia perlukan Allah beri, harta, benda dan sebagainya. Dalam masa yang sama Allah tinggalkan kepada kita Al-Quran. Di situ ada panduannya. Anak-anak cerita tentang pusaka ni, kita boleh buka lah dalam Quran tu, surah An-Nisa ke, ataupun beberapa ayat cerita tentang pembahagian harta pusaka, kan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, ini pertama-tamanya kita syukur sangat pada hari ini kita diberi ruang peluang sedikit, walaupun tak lama, tapi kita boleh berbincang. Mudah-mudahan dengan perbincangan tentang pusaka ni, ya mungkin kita rasa kita saya tak ada kena-mengena, tak ada isu pusaka. Ya sekarang ni mungkin tak ada, tapi mungkin esok lusa kita tak tahu, kan, siapa-siapa pun boleh meninggal dunia. Ataupun mungkin kita ada member-member dekat pejabat yang kebetulan kematian suami ke, kematian isteri ke, kematian ibu ayah ke. Jadi itu ada kan, sesuatu yang kita boleh sampaikan, kan. Jadi kita like lah, kita share lah, kan, kita punya, kan, segmen pada pagi ini, mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada mereka juga. Dalam masa yang sama kita pun dapatlah imbuhannya dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Alangkan pasal belacan pun nak memancung-mancung, Ustaz, apatah lagi tanah yang sebidang dan seekar ni, Ustaz. Itu cerita Piramli, Ustaz, pasal belacan masak, tak bubuh belacan, nak pancung isteri, masya-Allah, tabarakallah. Inilah satu perkara yang perlu kita jadikan sebagai peringatan kepada kita bersama Fadil Ustaz. Dan untuk topik kita fiqh pusaka puaka ni, soalan pertama telah pun ada di Facebook sahabat kita, Ustaz. Untuk kita raikan, Muhammad Izzuddin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengurus harta pusaka adalah antara isu yang sering membelenggu masyarakat Islam ketika ini. Apakah keadaan yang memungkinkan harta pusaka boleh bertukar menjadi puaka? Ada misteri sikit dalam belakang tu. Ya, itulah pasal, kan. Jadi sebab itu, apa pun tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, dia macam mana dia boleh timbul pusaka ni? Pusaka ni bila berlaku kematian lah, mak ayah meninggal dunia, jadi harta yang ditinggalkan tu jadi pusaka, kan. Jadi bila pusaka ni kita kena urus elok-elok lah, sebab Nabi sebut bila mana seorang itu meninggal dunia ada 5 perkara kita kena segera mandi, kafan, kan, sembahyang dan ke bumi. So yang kelima, harta pusakanya adalah segera diselesaikan. Jadi sebab itu alhamdulillah kita di Malaysia ni, kan, kebiasaannya lah di mana-mana pun, kan, kalau meninggal
selalunya itu nanti kita akan manfaatkan 3 hari kan, buat tahlil ke, buat kenduri ke, tak apa, itu tolak tepilah kan. Itu ada yang setuju tak setuju, tapi sebenarnya hikmah 3 hari itu sebenarnya semua orang berkumpul. Jadi bila berkumpul tu sebenarnya untuk bincang benda ni lah kan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak bincang masa 3 hari tu, lepas tu masing-masing dah balik lah, balik kerja, ada yang kerja dalam Malaysia, ada yang kerja di overseas pula, dah pening kepala nak nguruskan kan. Jadi sebab itu isu-isu ini pertama-tamanya sebab kan kita tak tahu, al-mar'u adu lima jahilah, Nabi sebut kan, seorang itu dia akan memusuhi apa yang dia tak tahu kan. Jadi sebab tu kan, sekarang ni kes pusaka dah banyak sangat dah, di televisionnya, di radio, di media masa ni, drama semua dalam dramanya macam-macam lah. Kes paling popular kes Piramli lah contoh kan, 3 Abdul tu contoh kan. Jadi banyak dah, dan dengan banyaknya kisah-kisah tadi tu, persoalan yang berlaku dalam masyarakat tu, so akhirnya disimpulkan tadi apa, hampir 90 bilion atau pusaka orang Islam di Malaysia tak selesai kan. Bukan so rupiah, maksudnya ringgit. Oh itu ringgit. Kalau rupiah tu trilion dah tu kan. Trilion dah kan. Jadi bermakna sepatutnya dengan info-info tadi tu kita kena ambil berat. Ambil berat kan. Ambil berat, ambil cakna. Lepas tu bila jangan ambil berat sajalah, jangan ambil cakna saja, tapi kita kena ketahui lah pula dia punya ilmunya macam mana, dia punya prosesnya macam mana. Bila mak meninggal, ayah meninggal, apa harta yang ditinggalkan. Sebab tu bila sebut pusaka ni, dia ada 2 bentuk harta, sama ada harta ta'alih, harta alih. Harta ta'alih tu maknanya yang tak boleh dialih lah, rumah, tanah, rumah pangsa ke, rumah flat ke, rumah kondo ke, itu namanya harta ta'alih. Harta alih yang boleh dialih lah, duit kan, contoh basikal, motor lah, apa semua, pinggan, mangkuk, kain baju, ni harta alih kan. Jadi apa harta yang ditinggalkan oleh si mati, kita bincang lah. Kita bincang, okey, nak uruskan rumah, tanah, kereta kan, lepas tu motor, lepas tu akaun bank, ni kita kena pergi kan pusaka kecil kan. Pejabat pusaka kecil ni di mana? Di pejabat tanah. Pejabat tanah di mana? Di pejabat daerah. Pejabat daerah di mana? Daerah kita duduk lah. Contoh kan, daerah tu contoh macam Daik Anas tinggalnya di Perlis kan, Perlis, masya-Allah jauh tu kan? Jadi Perlis tu di Kanga, mana? Kanga. Jadi maknanya kena pergi pejabat daerah Kanga. Dan dekat pejabat daerah Kanga tu ada pejabat tanah, dekat pejabat tanah tu ada pusaka kecil untuk urusan pusaka. Jadi kita nak kena tahu informasi tu 2 juta ke bawah. Kan urusannya di situ. Kita kena ambil form borang-borang ni kan. Lepas tu sekarang ni pula zaman dah canggih, boleh download, upload lah apa semua. Dalam talian ada dalam talian. Lepas tu bila kita dah ambil form tu, kita dah key in lah apa semua, jangan ambil borang tapi tak isi-isi. Memang kalau ambil borang tak isi, tak jalan lah kerja tu kan. Jadi kena dia ada tempoh kan. Bermakna kalau boleh dalam tempoh 1 bulan pertama tu kita siapkan semua dokumen, mana ayah kita punya geran tanah kan, geran kereta, geran motor kan, geran rumah, buku banknya mana kan, tabung hajinya mana, kumpul semua dokumen. Lepas tu waris pula IC-nya, surat beranaknya, apa-apa lagi lah. Jadi kita pun submit ke pejabat pusaka dan mungkin dalam bulan kedua, bulan ketiga dia proses, bulan keempat dia panggil kita untuk bicara. Lepas tu mungkin bulan ke-6 dah keluar dah satu keputusan, harta pusaka si mati boleh diagihkan sama ada secara faraid ataupun secara sama rata. So insya-Allah lah. Jadi bila mana tak ada informasi ni tadi tu, dan kita pun tak tahu dia punya proses, dia punya progres, itu yang akhirnya harta terbeku, dan kita pun kan sedar-sedar tengok dah masya-Allah banyaknya. Allah itu antara dia. Nampak kan tak nampak Ustaz Jadi jom para penonton, akak-akak, abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah, kita melakukan persiapan ataupun kita mengetahui dengan ilmu prosedur dan juga proses-proses berkaitan dengan pusaka ni. Insya-Allah banyak lagi Ustaz akan kita kongsikan untuk topik kita pada pagi ini. Terus setia menonton tayangan Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Saudara sedang penonton tayangan Ustaz biar tahu jangan keliru. Antara perkara ataupun 5 hal yang perlu disegerakan kepada orang yang telah meninggal dunia, iaitu yang pertama mandikan, kapankan, solat, kebumikan, dan yang kelima paling penting selesaikan harta pusaka yang ditinggalkan. Itu telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz kita ataupun panel kita pada pagi ini, Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim dan Fadil Ustaz. Kita masih lagi berbicara tentang fiqh pusaka puaka Ustaz. Terima kasih atas tontonan anda para penonton yang terus setia bersama dengan kami dalam tayangan Ustaz pada pagi ini. Fadil Ustaz, kita ingin teruskan lagi
dengan perkongsian kita pada pagi ini dengan kita raikan soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya, Syahira Lia Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, soalan yang pertama, bilakah waktu yang paling sesuai? Bilakah waktu yang paling sesuai menguruskan harta pusaka dan apakah langkah yang perlu diambil supaya harta pusaka tersebut tidak menjadi puaka? Dan yang kedua, mengapakah harta orang yang telah meninggal dunia masih banyak yang belum dituntut? Adakah kurang pendedahan atau sikap tidak ambil peduli dan kemanakah harta tersebut akan disalurkan? Terima kasih. Allahu Akbar. Kan? Jadi soalan pertama tu, bilakah masa yang paling sesuai? Kan? Jadi yang paling sesuai tu sebenarnya tengok situasi kita. Kan? Situasi kita tu sesuainya macam mana. Jadi yang lagi cepat, lagi bagus tu sebenarnya kita kena set lah. Sama-sama lah. So mana bila mana mak ayah telah meninggal dunia ke siapa-siapa meninggal dunia, waris tu dia kena berpakat. Kan? Waris tu kena duduk berpakat kan. Lepas tu kena ada seorang tu jadi penggerak dia. Betul. Jadi koordinator dia. Kena ada lah. So maknanya katalah yang meninggal dunia tu ayah kan. Memanglah siapa yang dekat pada dengan ayah, mak lah. Tapi mak kita pun uzur dah 70 tahun, 75 tahun. Jadi mungkin kan, urusan-urusan ke sana ke sini dia tak reti, tak maklum. So maknanya dengan izin dia. Tu dia dengan izin dia. So mungkin abang long ke ataupun kak ngah ke ataupun adik cik ke, dia kena buat urusan lah. Jadi sama ada mungkin nanti mak kata okey kamu pakat-pakat lah macam dia nak selesaikan ni ayah punya pencen, duit sewa kan, duit kebun, getahnya, sawitnya macam mana kan. Ini kan rumah ni kalau bocor-bocor pecah-pecah ni macam mana nak baiki. Jadi kamu pakat-pakat lah. Jadi bila dah terbuka mulut mak tadi tu ataupun siapa-siapa yang berkenaan, dia jadi cerita masa tu kita kena cepat. Sebab nanti kalau bertukar angin mak kita tu jadi susah lah. Kan? Itu satu. Yang kedua, memang apa yang Nabi sebut lagi cepat lagi bagus ni, sebab bila cepat ni masa tu kita fresh kan, mak ayah meninggal, so sebelum apa-apa kita pun dah list down kan, ayah kita ada apa, rumah, tanah, so mana dokumen-dokumen ni kan. Jadi mungkin dokumen-dokumen tu mak ayah ada letakkan tempat-tempat tertentu, ataupun yang ini mungkin kat sini, yang ni mungkin kat sini. Dulu adik-beradik ada nak meniaga apa-apa, dipajakkan, dicagakan rumah ke, dicagakan tanah ke, jadi gerantung mungkin ada dekat bank ke dan sebagainya. So ini kena list down. Dan kita kena, kata orang, hati tu kena terbuka. Jangan ada sanksi, jangan ada rasa apa-apa, jangan rasa, oi, takut ni aku ada pinjam duit dengan mak ni 100,000 ni, apa datang idea, mulalah datang idea tu nak menipu ke, nak cari jalan ke macam mana. Itu yang keluar cerita, dia kata mak ada sebut kan, kalau mak meninggal mak halalkan hutang tadi tu. Macam mana tu kan, orang mati boleh halalkan hutang. Itu masalah juga tu. Bila dia cakapnya tu sampai dia sanggup bersumpah pula, wallahi wabillahi, pegang Quran tu, pegang Quran pula, ngadap kiblatnya lagi kan. Lepas tu dia sebut, dia kata mak ada sebut kalau mak mati mak halalkan. Ini dah jadi isu dah macam-macam tuan-tuan. Jadi sebab tu itu dah satu bab dah kan. Jadi sebab tu memang bila tanya bilakah waktu yang paling sesuai, jadi kesesuaian tu ikut situasi kita kan, ikut situasi kita. Mungkin ada di kalangan adik-beradik tu yang tak sihat, OKU ke, yang terencat ke kan, ataupun di bawah umur. Jadi yang tu nak kena tengok pula satu situasi dia. Ada pula di kalangan adik-beradik ni memang sibuk sangat, overseas lah, bisnes sana meniaga sini dan sebagainya, undersea lah apa semua tu kan. Jadi ini nak kena buat urusan juga. Janganlah dikarenakan dia sibuk, kita pun delay urusan, nanti jadi macam-macam, dah susah dah kan. Jadi sebab itulah kan, bila Nabi sebut lagi cepat lagi bagus, hikmah dia sangat besar kan. Siapa yang pernah melalui peristiwa mengurusan pusaka ni, rasanya dia dah tahu dah kan. Sebab bila cepat tu, masa tu kita boleh buat macam-macam, dokumen tak lengkap kan, kita boleh ulang-alik. Tapi bila dah hujung-hujung, dah lepas 5 tahun, dah lepas 10 tahun, ada pula harta-harta yang dah terjual, yang siapa orang dah ambil dan sebagainya, nanti pening kepala kan. Jadi kesesuaian tu ikutlah situasi kita kan. Jadi bawa apa kata orang, semua ahli waris kena duduk berlapang dada, bincang elok-elok. Kalau perlu orang ketiga, masuk orang ketiga tu maknanya siapa-siapalah yang bukan ahli waris, tapi kita boleh minta pandangan dia, boleh kita jemputlah tuan penasihat 25% dia kan. Jadi mungkin kita boleh jemput
Untuk apa mungkin selesai kenduri 3 hari tadi tu, malam yang ketiga tu kan, orang pun dah balik, tiba-tiba dia minta tahan kata imam kan, ataupun siapalah ustaz kat kampung tu, ataupun ketua kampung ke, ada pencen pejabat tanah ke, dia kata Tuan Haji boleh tak Tuan Haji duduk sekejap, kami ni anak-anak ni nak tanya macam mana nak uruskan kan pusaka mak ayah ni. Jadi kita kena ambil peluang. Lepas tu ulurlah sampul surat sikit ke kan. Sampul tu kena diisi lah. Kena ada lah, jangan bagi sampul kosong pula kan. Tulis lillahi ta'ala dalam sampul tu. Memang lillahi ta'ala dah semuanya nanti tuan-tuan. Jadi salam tu bagi, ni duit minyak, duit tol kan. Duit urusan-urusan. Jadi ini antara perkara yang sebenarnya Allah sengaja berikan benda tu kepada ahli waris, untuk ahli waris tadi tu berbincang dan mengikut kebijaksanaan masing-masing kan. Dan kita jangan adalah isu apa-apa, sebab bila mana kita ada isu apa-apa, terasa ke apa dan sebagainya, so akhirnya kita tak berbincang. Bila tak berbincang, ambil masa lama, itu akhirnya harta pusaka orang Islam tu jadi tertangguh kan, tertunggaknya lagi punca kan? Dia Ustaz Punca dia macam tadilah, malah nak cerita kan, tanah sekerang kera je kan, belakang rumah ke itu ke dan sebagainya. Dia bukan cerita pasal kecil ke sikit ke kan, banyak ke macam mana ke, ceritanya bila sebut pusaka ni kan, kena selesaikan. Ketepikan sentimen emosi, sentimen emosi ke apa, aku pening kepala lah, itulah bapak aku ni suka kumpul besi buruk lah dekat belakang rumah contoh kan. Jadi kita selesaikan, sebab yang hak si mati pun kita nak kena selesaikan, hak si yang hidup pun nak kena selesaikan. Contoh di kalangan adik-beradik, mungkin dia sibuk, dia kata tak apalah abang sibuk, abang lepaskan hak. Jadi dia ambil satu surat ataupun borang DDA ke dekat pejabat pusaka tu, kita boleh download tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi ke www.jkptg.gov, dalam tu semua ada borang kan, borang tentang urusan pusaka lah. Orang kahwin lagi tak ada kat situ. Tu dia kan. Jadi ambil borang tu, kita boleh baca, kita boleh study. Jadi siapa-siapa yang sibuk tadi asyik conversi dan sebagainya, dia boleh isi borang tadi. Dengan ini saya memberi kuasa kepada adik ke abang ke siapa ke kan, sebab ialah kita busy kan, kita bagi kat dia lah. Jadi nanti bila adik-beradik tu berbincang, katalah adik yang kita arahkan tadi tu, yang kita amanahkan untuk bagi pihak kita tu, bila dia angkat tangan tu, maknanya bila angkat tangan tu dia dua lah. Dia satu, abang dia satu yang wakilkan dia. So kena ada tu, dokumen-dokumen tu ada. Supaya apa? Supaya jangan tertangguh urusan pusaka kan. Jadi kalau nak melayan semua masalah-masalah orang dan sebagainya, itu yang akhirnya pusaka itu sendiri tertangguh dan nilainya sangat besar. Itu satu. Lepas tu kebanyakan kita betul juga kan sebut tadi, adakah tak nak ambil tahu, betul. Kurang pendedahan, kurang pendedahan, tak nak ambil tahu kan. Alah, ini yang duduk atas tanah ni semua adik-beradik, tak ada nak gaduh-gaduh kan. Bukan orang lain pun. Itu yang bila tengok geran tu, no dia kan. Dan geran tu nama satu je. Betul. Tapi yang duduk atas tanah tu 50 rumah kan, 100 rumah kan? Tapi nama satu je. Nombor mungkin nama moyang dulu kan. Itu kalau katalah dilanggar lebuh raya ke kan, dibuat pembangunan ke, nak bayar pampasan tu memang susah. Memang pening kepala kan. Jadi sebab itu bukan isu apalah. Kalau untuk zaman sekarang ni, zaman sains teknologi canggih ni, zaman jabatan netizennya, zaman viralnya apa semua kan, kalau kita rasa tak tahu memang silap lah. Kan? Jadi kita kena ambil tahu. Sebab kalau kita tak ambil tahu, siapa nak ambil tahu nanti kan. Jadi sebab itu bukalah minda kita, lapangkan dada kita, doalah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk ni bukan sekadar nak berniaga ke, nak kahwin ke. Jadi minta petunjuk untuk selesaikan kes-kes pusaka ni juga kan. Takkanlah Allah sampai zalim sangat pada manusia ni kan, sampai jadi 90 bilion tak dituntut. Jadi itu bukan sebab Allah, tapi sebab kita sendiri ni dengan perangai kita acuh tak nak ambil tahu, buat bodoh dan sebagainya, bergaduh tak sudah-sudah kan. Lala siapa yang rugi, kita juga yang rugi. Insya-Allah, tabarakallah. Biar tahu, jangan keliru, satu tagline kita. Jadi kena tahulah, kena ambil tahu, wajib ambil tahu. Baik, berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita ingin raihkan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Aisyah Icha bertanya. Baik, pertanyaan Ustaz, selain daripada faktor kejahilan dalam kalangan waris tentang soal harta pusaka yang tidak dituntut ini, adakah permasalahan ataupun kerana birokrasi juga turut menyumbang kepada kegagalan dalam melakukan tuntutan terhadap harta pusaka yang terus kekal sebagai pusaka puaka? Pembicaraan Ustaz, terima kasih. Baik. Jadi pertama-tamanya memang betul kan, ahli waris tu sendiri kan. Dan sebab tu kalau kita lihat di sekolah kan, sekolah
ialah siapa yang sekolah agama ataupun ambil aliran agama ke ataupun ambil pengetahuan agama Islam ke, pasti sedikit sebanyak dia ada belajar tentang faraid. Kan? Jadi faraid ni untuk orang Islam ni sebenarnya apa makna faraid? Faraid ni untuk ilmu, adalah satu ilmu untuk membahagikan harta pusaka orang Islam, kan. Jadi sebenarnya sedikit sebanyak kita memang ada belajar, kan. Tapi lebih kepada pengiraan. Walhal sebenarnya pengiraan ni pun kita tak pandai pun tak apa, kan. Tak, kita macam sekarang ni kalau mak ayah meninggal dunia, katalah kita tak tahu nak kira 1/2 ke 1/3 ke 1/4 1/4, tak ada masalah sebab sekarang dah ada kalkulator, kan. Kita buka je kalkulator, kan. Faraid tadi tu contoh yang paling hebat, USM punya faraid lah, kan. Fakulti matematik dia buat tu, hampir 35 generasi dia boleh selesaikan, kan. Jadi soal kira tak jadi masalah. Tapi sebenarnya bila mana kita belajar ilmu faraid, dia cerita tentang harta pusaka, kan. Apa itu harta pusaka, macam mana boleh jadi pusaka, lepas tu macam mana nak uruskan harta pusaka. Jadi ini yang sebenarnya di segi pembelajaran dulu tak ditekankan, so akhirnya zaman sekarang ni pula bila nak bermula balik tu dia dah jadi berat lah, kan. Jadi sebab itu ilmu faraid ni pada dasarnya dia ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ni maknanya seorang tahu yang lain tak payah. Tu dia, kan. Seorang dah tahu yang lain tak payah, kan. Tapi kalau ikut situasi sekarang ni dia dah bukan jatuh fardu kifayah lagi, dia dah jatuh fardu ain, kan. Maksud fardu ain tu maknanya kalau boleh setiap kita ni kena tahu, kan, seperti mana Nabi sebut ta'allamul faraid wa 'allimuha, pelajarlah ilmu faraid dan ajarkan ianya kepada orang. Maksudnya tadilah ketahuilah tentang pengurusan harta pusaka dan ajarkan ataupun beritahulah kepada orang lain untuk dia memaklumi tentang pusaka, kan. Jadi sebenarnya itu satulah, kan, tentang situasi kita sendirilah, kan, ataupun attitude kita sendirilah. Jadi sebab tu kita kena berubah, dan kalau kita tak berubah, so nanti nilai pusaka di Malaysia ni akan terus bertambah dan bertambah, dan masalahnya sangat banyak. Dan bila isu ni pula antaranya kenapa boleh jadi banyak, jadi salah satunya memang antaranya faktor birokrasi, kan. Jadi kita pun memohonlah juga pada pihak-pihak berkenaan, pihak-pihak tertentu ni, permudahkanlah, yassiru wala tu'assiru, kan. Nabi pun ada sebut, permudahkanlah, janganlah engkau susah-susahkan, kan. Betul, saya faham mungkin pejabat tanahnya, mahkamah syariah ke, mahkamah sivil ke, apa-apa lagi lah, kan, mana-mana tempat-tempat yang menguruskan peguam, lawyer dan sebagainya tentang pengurusan pusaka ni kadang dia kena straight, kan. Kena maknanya kena serius, kena ikut peraturan SOP. Betul, itu kita faham lah. Tapi mana-mana yang kita boleh mudahkan, maksud mudahkan urusan. Contoh macam tadi, kan, saya ada satu kes, kan, seorang nenek ni dia telah mewakafkan tanahnya pada tahun 60, bayangkan, kan, di Kelang, kan. Lepas tu nenek ni pergi haji tahun 81, meninggal dunia dekat Mekah. Jadi bila meninggal dunia dekat Mekah tak ada masalah, tanah tadi tu wakaf macam biasa. Tapi nak jadi cerita 2-3 tahun sebelum Covid baru ni kena langgar dengan lebuh raya, WCA lebuh raya pesisir pantai tu diberi pampasan 1.5 juta, 1.6 juta. Jadi duit tadi tu nak dibayar kepada masjid tak boleh. Sebab apa? Dia kena bayar kepada tuan tanah. Tapi bila nak bayar kepada tuan tanah pun tak boleh sebab tuan tanah dah mati. Kan? Mati, kan? So nak kena bagi kepada waris lah. Nak bagi pada waris pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab kena selesaikan bicara pusaka dulu. Jadi bila nak bicara pusaka ni, tengok-tengok surat mati tak ada. Rujuk kepada tabung haji tak ada. Rujuk kepada JPN tak ada. Jadi bila tak ada surat mati, memang proses pusaka tu tak boleh nak dilaksanakan. So tak ada. So akhirnya macam mana? Saya pun fikir-fikir, saya kata saya tanyalah kepada waris ni. Masa nenek pergi haji tahun 81 tu, ada tak siapa-siapa yang pergi haji sekali dengan dia orang kampung ni? Dia kata ada. Dan mereka pergi haji 10 orang, 9 meninggal, 1 masih hidup lagi. Jadi bila kita jumpa yang seorang ni, orang ni lah yang jadi saksi masa nenek tu meninggal. So bermakna dengan kaedah tadi tu, orang tadi tu dia boleh angkat sumpah, boleh dibawa ke mahkamah, dan pembuktian tadi tu boleh nanti diproses jadikan satu surat, kan, surat mati valid. Jadi bila ada surat mati tu bolehlah digunakan untuk urusan seterusnya. Dan memang nak jadi cerita, kan, tuan haji yang hidup lagi sampai sekarang tu, umurnya tu bila kita jumpa saja rupanya dia keluarkan satu sampul surat, dalam tu semua ada dokumen dia pergi haji tahun 1981 dengan pasport hijaunya, dengan surat tabuang haji dan sebagainya. Jadi seakan-akan Allah simpan dia tu untuk
selesaikan memudahkan kes urusan pusaka si nenek tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Besar pahala dia Ustaz, masya-Allah. Jadi sama-samalah kita ambil cakna, ambil peduli, mudah-mudahan kita dapat sama-sama ikhtiarkan sesuatu untuk mengurangkan tadi Ustaz yang 90 bilion tu Ustaz, yang perlu kita sama-sama usahakan insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan untuk fiqh pusaka puaka. Kita berjaya sekali lagi, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita membicarakan topik pada pagi ini, fiqh pusaka puaka. Dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Al-Fadil Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada tontonan para penonton untuk pagi ini. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan, dan jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Pada Ustaz, kita teruskan lagi diskusi kita untuk pusaka puaka pada pagi ini. Baik, bila sebut banyak kali ni rasa pelik pula Ustaz. Tapi yang pusaka tu tak apa, yang belakang tu Ustaz. Baik. Jadi kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita, tapi sebelum tu Ustaz, apabila sebut tentang harta yang ditinggalkan, pusaka dan sebagainya, kalau saya tak salah, kalau salah minta tolong Ustaz betulkan. Apabila meninggalnya seseorang, maka hartanya apabila dapat surat mati itu akan dibekukan ataupun freeze Ustaz. Jadi tempoh freeze beku tu sampai bila Ustaz? Dan kalau dituntut menerusi faraid dan sebagainya, mungkin berlaku pertindihan dan sebagainya Ustaz. Jadi sebenarnya antara salah satu proses bila berlaku kematian ni, kita kena ambil surat mati. Betul. Kan? Sebab mungkin masa kita ke bumi itu, kita just ada permit polis, permit ke bumi dan sebagainya. Jadi nanti bila kita nak buat urusan pusaka ayah tu, memang kena ada surat sijil kematian. Kan? Jadi sijil kematian ni selalunya dalam tempoh 2 minggu. Kan? Sebab kalau lambat daftarkan sijil kematian tu, nanti ada denda sikit lah. Tapi musim Covid baru ni nak buat macam mana kan? Kita pun nak ke pejabat, pendaftaran pun susah kan? Sama juga macam kelahiran juga. Kelahiran kan, baby kita lahir tu kan? Jadi nak daftar tu pun ada tempoh masa dia tu kan? Lambat je nanti bapak dia kena saman lah, kena denda sikit kan? Jadi pada dasarnya bila kita submit saja kes kematian tadi tu di pejabat pendaftaran, so macam secara automatik semua dia punya akaun-akaun tu akan beku lah, dan masuk freeze lah kan? Semua dia punya akaun dekat bank ke, lepas tu ASB dia ke, kapal dia, macam itulah dia punya pelaburan lah apa semua kan. Lepas tu macam isu kereta, nanti nak renew road tax insurance pun jadi masalah kan. Jadi dia ada situasi-situasi dia. Jadi sebab itu contoh macam bila dah dibekukan duit tadi tu, kita pun lambat buat urusan pusaka. Contoh 7 tahun kan, duit dalam akaun tabung haji apa semua ni, mana-mana aset-aset yang liquid tadi tu, aset cair tu, bila kita tak uruskan dalam tempoh 7 tahun, duit tu akan pergi kepada wang yang tidak dituntut lah pula. 7 tahun saya. Lagi susah lah dia punya pengurusan tu. Dia punya birokrasinya, dia punya turun naik tu, dia akan jadi sedih susah. Lepas tu isu kereta pula, sambung 6 bulan, nak renew road tax insurance, sambung lagi 6 bulan, sambung lagi. Akhirnya kadang buruk begitu je kereta tu kan, pakai tapi tak ada insurans, tak ada road tax, dah jadi isu pula kan. Jadi ini antara implikasi di segi perundangan lah. Maknanya kita hidup pun tak bahagia, tak aman, tak damai. Yalah kalau kena roadblock, kena tahan selalu ni apa cik, road tax mati, insurans tak ada semua ni, rupanya kereta pusaka kan. Tu jadi puaka tu. Kita pun menyumpah kena saman, kena melibatkan kes jenayah pula, digunakan kenderaan tu Ustaz, masya-Allah. Ini antara isu-isu yang kita kena ambil berat kan. Carilah jalan insya-Allah kan. Banyak kan sebenarnya penyedia pengurusan pusaka pun sekarang dah banyak dah. Jadi cuma kita tengoklah selesanya kita dengan mana, siapa, yang penting kita uruskan untuk kebaikan yang hidup, jaga yang mati. Allahu Akbar. Dan salah satu cara lain juga ialah buatlah hibah takaful. Betul. Insya-Allah menjual tak begini Ustaz. Itu contohlah Ustaz, memudahkan waris kita yang ditinggalkan, terutama yang ada anak kecil Ustaz. Allahu Akbar, itu penting. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil di talian pada pagi ini, iaitu Encik Omar Abdul Majid. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai anak dan Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Jini Timur 3, Pekat Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya macam ni Ustaz Ustaz,
apabila kita yang jadi masalah besar sekarang ni Ustaz, bila dah meninggal ibu ayah dan kadang-kadang tu dia tinggal, ini bukan kadang-kadang, ini berlaku pada keluarga saya sendiri, dia akan tinggal hibah. Apabila hibah pula tak puas hati si ahli keluarga, dan apabila tak puas hati Ustaz, dia merajuk Ustaz. Dia kata lepas pada tu, bila panggil apa pun dia tak akan kerjasama dah buat ni Ustaz. Dia kata lantak korang lah, korang nak makan lah, aku tak peduli. Jadi dia marah Ustaz. Bila dia marah, apabila dia panggil bercara pun dia tak akan turun. Pujuk memang tak makan pujuk Ustaz. Jadi soalan saya, macam mana ke, ada ke cara lain lah Ustaz untuk kita selesaikan benda ni, kerana ini melibatkan arwah itu yang meninggal tu Ustaz. Supaya pusaka ini tak jadi puaka. Kerana apa? Ini bukan boleh buat main-main ni Ustaz, perkara macam ni. Jadi saya nak tanya Ustaz lah pagi ni, ada ke cara boleh selesai walaupun tak ada kerjasama daripada para waris yang menguruskan harta pusaka ini supaya tidak jadi puaka kepada si mati. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan emosi persoalan kerana ia memang melibatkan emosi Ustaz. Jadi mungkin kalau berkeras juga Ustaz, ada cara lain Ustaz mungkin. Yalah, itu yang situasi setiap orang yang menghadapi isu-isu pusaka ni dia ada situasi dia tersendiri. Jadi sebab itu sebenarnya kalau kita cek balik kan, hampir seluruh rumah orang Islam di Malaysia hari ini semua dah ada kes pusaka. Hampir seluruh rumah. Kalau bukan pusaka dia, pusaka mak ayah tadilah, datuk, nenek ke abang kakak, adik-beradik, jiran tetangga, kawan, memang ada. Jadi sebab tu kita kena beringat, sebab pusaka ni macam tadilah, bila kita tak uruskan, kita tak bahagi-bahagikan, so bila kita makan, takutnya kita terjebak dengan 3 dosa. Satu dosa makan harta secara batil, dosa makan harta anak yatim kalau ada yang di bawah umur, lepas tu dosa makan hak si mati belum dibersihkan sebab yang mati itu ada hutang dan sebagainya. Jadi sebab itu dalam situasi ini kita pertama-tamanya kita kena lihat dia bukan salah waris tu saja. Jadi sebenarnya mak ayah yang buat hibah masih hidup tu pun yang katalah nak bagi rumah ni macam mana, tanah ni macam mana, dia sendiri kena tahu situasi tadi tu. So bermakna dia sendiri kena ada ilmu tu lah. Sama ada ilmu dia nak tinggalkan harta tadi tu jadi pusaka, so anak-anak berpakat lah macam mana nak bagikan harta tadi, sama ada ikut faraid ke ataupun sama rata ke, atau mereka punya kesepakatan macam mana, ataupun memang mak ayah tadi tu ingin berwasiat. Dia lantik yang abang yang sulung jadi ketua untuk uruskan pusaka, lepas tu sedekah jariahnya tak boleh lebih pada 1/3 kan, kalau dia ada anak angkat ke apa ke macam mana, lepas tu kalau harta tadi tu nak dibagikan kepada anak-anak ikut hibah macam mana, lepas tu kalau dia nak declarekan harta sepecahan tu macam mana. So maknanya yang mempunyai harta tu sendiri dia kena tahu situasi dia. Lepas tu nak bagi harta ni hibah, contoh hibah. Hibah ni kena hebah. hibah hadiah and kena hebah, maknanya kena bagi tahu, kena maklum kat orang. Semua hari ni semua kita nak rahsia, tapi yang sulung dia cakap, yang tengah dia cakap, jadi tak ada rahsia lah. Anak tu 5-5 semua dia bisik, ni orang lain tak tahu tau, engkau je tahu, ni kau punya, dah jadi pening kepala lah. Jadi itu macam mana situasi dia. Jadi sebab tu yang mempunyai harta tu sendiri dia kena tahu macam mana dia cara dia nak hebahkan harta kan, ke macam mana ke, sebab dia bukan main suka-suka macam itu saja kan. Jadi dia sendiri. Jadi sebab itu tanpa saya melihat situasi ataupun dokumen ataupun macam mana pembagian hibah yang berlaku kepada keluarga Haji Omar tadi tu, saya tak tengok macam mana situasi tu, belum tengok lagi dokumen dia. Dokumen yang ditulis tahun 60 ke tahun 70 ke kan. Banyak kadang orang kita tu dia dekat dokumentasi tu pun kadang dah salah. Kan? Contoh dia tulis dengan ini saya berwasiat tanah ni hendaklah dibagi secara sama rata kan, kepada semua anak-anak. Anak ada 6, so maknanya bila bagi sama rata tu 1/6 dan tapi nak jadi cerita bapa ni umur dia panjang pula, daripada tahun 80 dia tak mati-mati lagi kan, kata tiba-tiba tahun 2000 baru mati kan. Jadi bila mati, adik-beradik pula petikai, dia kata saya tak setuju, kebetulan katalah waris tadi 6, 1 laki kan. Bila laki ni kita tahu ikut faraid bahagian dia 2 kan, perempuan dapat 1. Dia dah kata jadi yang laki ni kata saya tak setuju bagi sama rata, saya nak bagi ikut faraid, so maknanya dia dapat 2. Rupanya cerita apa dia yang dia tahu dia boleh dapat 2 tu sebab maknanya kalau tanah tadi dinilaikan dia punya bahagian lagi banyak lah. Mungkin kalau orang lain dapat 100,000 dia boleh dapat 200,000. Tapi cerita dia semasa ayah hidup dulu, masa ayah buat wasiat tu, mereka 6 beradik ni dah duduk atas tanah tu pun. Dah duduk dah masing-masing, dah ada tanah, dah buat rumah. Memang
dah terlaksana dah apa yang ayah bagi. So pada dasarnya wasiat tu dah tak boleh pakai dah. Sebab masing-masing dah buat rumah, masing-masing dah ambil dah petition. Jadi ini antara situasi yang pada dasarnya pemberi harta tu pun dia kena tahu kaedah cara, kan? Lepas tu orang yang diberi tadi tu pun dia kena tahu kaedah cara, kan? Jadi sebab itu eloklah kita buat sesuatu tu biar ada hitam putih, eloklah kita buat sesuatu tu biar ada saksi. Betul. Jangan cakap seorang kan, sebab ini tak akan jadi masalah. Betul. Tapi kalau situasi dah berjadi macam tadi tu, memang kita kena duduk berbincang apa kaedah pun insya-Allah ada, kan? Mungkin kita berdoa, ramai-ramai kita berdoa supaya dilembutkan hati sipulan-sipulan satu. Dan sampai ke satu tahap, katalah kes ni kalau tak selesai, bawa ke mahkamah sivil dan sebagainya, so ada kaedah-kaedah lah, kan? Ada kaedah-kaedah kalau orang ni dipanggil 2 kali 3 kali tak datang, so akhirnya mungkin mahkamah akan buat keputusan. Lagipun dia ada bahagian pun, dia ada hak pun, bukan haknya dinafikan. Dan bukan haknya, kan, dibatalkan, tidak, dia tetap ada hak, cuma mungkin dia tak setuju kenapa bagi sama rata, dia anak lelaki. Sedangkan sebenarnya ayah tadi tu dah memang berhasrat, laki ke perempuan ke, ini semua anak saya nak bagi sama rata. Cuma kaedah tadi tu, sama ada kaedah, kan, masa hidup dulu disebut ke, ditulis ke, dicakap kepada 2-3 orang ke. Jadi dia terasa mungkin kenapa tak sebut kat saya, orang lain dia sebut tapi kat saya tak sebut. Tak tahu. Walhal tak apalah kalau tak sebut pun kau dapat bahagian, apa masalah dia. Jadi kepada, kan, adik-beradik yang ada masalah-masalah tadi tu pun tak bolehlah kita, kan, kita pentingkan diri sendiri, kan. So akhirnya ayah kita akan terseksa lah di sana, kan. Di antara perkara yang boleh kita ambil maklum sama. Mudahkan, jangan sukarkan, Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz, kita ingin raikan sahabat pemanggil di talian pada pagi ini yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cik Ilyas? Alhamdulillah, ya. Apa khabar nanti anak Dang Yanas dan juga Ustaz Razri Ibrahim, semua sihat, ya? Ya, baik, Alhamdulillah. Soalan saya pertama mengenai dengan ilmu tentang faraid ni. Baik. Ramai yang tidak mahu belajar. Kalau ada di TV pun, di mana pun masih tidak mahu belajar. Mungkin complicated ataupun apa bagiannya tentang perbahagian yang agak memeningkan. Ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Jadi memang agak pening lah. Jadi kalau saya, kalau berlaku kematian, waris kadang-kadang tidak mengambil peka ataupun hanya sambil lewat ataupun melengah-lengahkan, hinggakan harta-harta tersebut kematian berlapis-lapis kematian tersebut. Jadi adakah sepatutnya selepas kematian tu ada pihak-pihak tertentu seperti orang kata ada jawatan kuasa masjid atau surat datang untuk memberi penerangan atau datang ke rumah untuk memberi penjelasan tentang faraid yang lebih lanjut. Baik. Soalan kita mengenai dengan harta yang tersimpan 90 juta bilion. Jadi adakah pihak kerajaan mengambil inisiatif untuk harta tersebut boleh dimanfaatkan atau mengambil persetujuan daripada waris-waris yang telah meninggal yang begitu banyak tu, kita manfaatkan. Hanya walaupun kita tahu harta tu dibiarkan begitu saja hingga mencecah hingga boleh beratusan bilion pula. Baik. Jadi kita gunakan minta pencerahan daripada itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Encik Ilyas Abu Bakar, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara soalan yang insya-Allah kita akan kupas selepas ni, Ustaz. Nantikan jawapannya, ke manakah harta ini kalau tak dituntut sejak sekian lama. Insya-Allah kita akan terus setiap menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersama dengan jawapannya selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam lebih kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kita masih lagi saudara sedang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membicarakan masih lagi topik kita fiqh pusaka puaka. Jadi para penonton,
bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Penting tajuk pada pagi ini untuk kita bicarakan, dan telah beberapa soalan kita jawab, kita kupas bersama bintang ilmuwan kita Fadil Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Dan Fadil Ustaz, kita masih lagi mengalung-alungkan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan. Jangan lupa hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, iaitu 1800881677, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Fadil Ustaz, jawapan kepada soalan yang diajukan oleh Encik Ilyas Ismail sebelah tadi, antaranya ialah rumit ke masalah-masalah yang berkaitan dengan pusaka ini sehingga kan sampai 90 bilion ni, dan ke mana harta ini akan disalurkan ataupun digunakan oleh pihak kerajaan, dan apakah ada inisiatif daripada pihak kerajaan itu sendiri, Ustaz? Baik, dia yang timbul rumit ni macam tadilah sebab kita melambatkan, kita mengabaikan. Sambil lewa. Walahan Nabi dah sebut dah, lagi cepat lagi bagus, lagi cepat lagi bagus. So sentimen-sentimen apa ni korang ajar ni, kubur ayam merah lagi, kubur emas merah lagi. Sentimen-sentimen tu tak perlu sebab Nabi dah ajar. Betul. Lagi cepat lagi bagus, lagi cepat lagi bagus, kan? Sebab bila benda tu dah selesai, dia tak ada rumit lah. Sebab apa? Ayah meninggal, adik-beradik kita berlima, laki 2, perempuan 3, sama dia nak bagi sama rata ke faraid, tak ada isu. So 5 orang diselesaikan. Kan? Tapi bila mana ayah meninggal, kita berlima, kan? Kita tak nak selesai. So ambil masa 5 tahun, 10 tahun. So adik-beradik yang 5 orang ni masing-masing mungkin ada anak 5, ada 3, ada 2, ada 8, ada 10, kan? Anak orang Jawa, anak semua 10 ke atas, kan? Itu dia contoh, kan? Jadi ini, sedangkan pusaka ayah tu mungkin rumah tadi tu, rumah pusaka tu, kata orang taklah besar sangat, satu lot gitu sajalah. Kan? Walhal kalau masa ayah meninggal tu, 5 beradik ni uruskan dah settle lah. Okey, rumah ni nak letak nama siapa, sebagai pentadbir ke, ataupun mungkin ada siapa yang ada duit dia beli ke, lepas tu duit tu dia agih-agihkan kepada adik-beradik. So dah tak ada isu, dah timbul apa-apa dah. Sebab rumah tu telah dibeli, kan? Tapi bila mana tak buat langkah pertama tadi tu, dalam masa yang mula-mula ayah meninggal, so kita buat drag 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba 5 beradik yang masing-masing ada anak ni, satu dah meninggal, satu lagi dah meninggal. So akhirnya bila nak selesaikan tanah pusaka rumah ayah tadi tu, elok mula-mula dulu 5 orang saja terlibat. So sekarang ni dah jadi berapa? 5, memang betul 2 meninggal, tapi yang sulung tu meninggal, anaknya ada 10. So maknanya 5 tolak 1, 4 campur 10 dia jadi 14. 14 orang. Kan? Lepas tu yang seorang lagi pula meninggal, kan? Tinggalkan isteri pula 4, contoh. Dah pening kepala dah. Setiap satu isteri anaknya 5, dah 20 dah. So bayangkan. So maknanya 14 campur 4 jadi 18, 18 campur 20, kan? Berapa tu dah 28. Elok kita boleh bincang 5 orang saja, so akhirnya dah jadi 28. Kepala pun dah macam-macam. Sebab kalau 5 orang ni adik-beradik je. Tapi bila mana kita lambat lagi, dah campur dengan ipar-duai, dah campur dengan anak saudara yang tak faham bahasa, yang tak tahu apa itu, dah bergaduh pula. Akhirnya dah masa-masa muka, raya tak balik apa semua bla bla bla. Dah panjang cerita dia. So akhirnya hartanya tadi tapak rumah, kan? Memang dulu, masa mula-mula dulu 50 tahun dulu mungkin harganya 10,000, tapi sekarang mungkin dah cecah 100,000 ke 200,000 ke 300,000 ke. So nilainya dah banyak, lagi lama lagi naik, tapi masalahnya lagi banyak, kan? So akhirnya apa jadi pada harta ni? Harta tu ada kat situ lah. Kalau tanah tadi tu ada, tanah tu tak ke mana pun, tak ada tiba-tiba tanah tu hilang pergi dekat kayangan mana ke, tak ada. So tanah tu ada kat situ. Tanah tu ada kat situ, tanah tu tak ke mana. Tapi nak menguruskan tanah pusaka tu dah jadi panjang cerita, kan? Dah macam-macam. Tu jadi kesulitan. Duit tadi, contoh ayah ada tinggalkan duit dalam tabung haji ke, dalam ASB ke, dalam akaun bank apa semua, tidak diurus. Duit tu ada dekat tabung haji. Betul. Duit tu ada dekat ASP, duit tu ada dekat akaun bank tu. Kan? Tapi masalah dah jadi banyak dah. Kan? Pening kepala dah, kena pula, kan? Dalam tempoh 10 tahun 20 tahun tu elok duit tu 5,000, lepas tu rupanya duit tu dah beranak dah dengan keuntungan dia. Jadi bila nak tuntut tu kita kena dapatkan jumlah nilai terkini pula. Katalah kita nak pergi pejabat pusaka kecil, kita nak buat urusan, pusaka kecil minta, dia kata kena update akaun ayah jumlah yang terkini. Kena pula akaun tadi tu dah lebih 7 tahun. Memang tak boleh dengan update dekat bank tu. Dia kena pergi dekat HQ, kena buat macam-macam surat lah apa semua bla bla. Memang panjang cerita, pening kepala. Jadi sebenarnya harta-harta pusaka yang tak selesai tu, dia ada kat situ. Kalau tanah ada kat situ, ada kat situlah. Kan? Cumanya
tanah tadi tu siapa yang jaga, siapa yang urus. Kalau ditanam durian tu macam mana? Kalau dibuat lot parking macam dekat KL, di tanah kosong je buat lot parking. So yang buat lot parking tu siapa dia? Betul. Orang betul ke orang tak betul? Kan? Duitnya pula diagihkan ke tidak? Ini jadi isu dia. Lepas tu duit dekat bank tu memang tak boleh buat apa, dibekukan. Jadi apa nak buat, itu terserahlah kepada kerajaan, sebab kerajaan dia berhak untuk membuat satu-satu keputusan. Tasarruful imam ala ra'iyya manuti bil maslah, ini kaedah fiqh. Memang dinyatakan apa-apa keperluan-keperluan yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan, pemimpin kepada rakyat, dia boleh buat sebenarnya, kan? Jadi sama ada nak ditubuhkan Suruhanjaya ke, kan? Wang yang tidak dituntut, wang yang tidak selesai tadi itu mungkin boleh dimanfaatkan. Dalam masa yang sama boleh ditubuhkan satu badan untuk mengesan mencari waris-waris ini tadi, kan? Supaya kes-kes pusaka itu boleh diselesaikan, kan? So itu terpulanglah kepada pihak kerajaan. Adapun kita ni yang namanya rakyat, kita kena tingkatkan kesedaran kita, awareness kita kena ada. Kita ambil cakna, kena ambil tahu, jangan buat selamba je. Bila dah jadi masalah kita pun bergaduh sana bergaduh sini, tak sudah-sudah. Itu yang diistilahkan puaka tadi tu. Sebab bila bergaduh kita ingatkan kalau hantu, rupanya kita yang jadi hantu. Naik hantu tak? Kita naik hantu dah, tak pasal-pasal kan. Jadi itu yang kita nak kena sama-sama beringat, dan mudah-mudahanlah kerajaan mungkin ada apa-apa inisiatif, solusi dia untuk selesaikan tonggakan harta pusaka yang sangat banyak ni. InsyaAllah 90 bilion ringgit bukan satu jumlah yang kecil, Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz, soalan daripada Ruby Abu Bakar Ruby berkaitan dengan OKU ni, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pula seandainya harta pusaka itu kepunyaan ahli waris yang terdiri dalam kalangan OKU dan tidak dituntut? Apakah harta tersebut menjadi harta pusaka puaka? Mohon ulasan daripada Ustaz. Dia sebab tu bila mana mak ayah meninggal dunia, so waris ni kena duduk, katalah macam tadi waris ada 5, rupanya dalam 5 tadi tu ada satu tak cukup umur, maknanya kecil lagi lah, bawah 18 tahun ataupun bawah umur balik. Ataupun dalam 5 anak tadi tu ada seorang tu OKU. OKU itu maknanya mungkin kalau OKU takat tangan tak ada, kaki tak ada, tapi dia waras. So duit tadi tu berilah dekat dia. Masuklah akaun dia, dia nak guna untuk belanja dan sebagainya. Tapi kalau ada di kalangan waris yang OKU tu terencat akal ke, sindrom ke apa ke, atau yang cacat yang dia tak boleh buat apa, duduk saja, hak dia tetap kena keluarkan. Katalah bila dah bagi-bagi tu masing-masing punya bahagian, katalah 5,000 ataupun 10,000 termasuk yang OKU tadi tu. Sama ada yang OKU tu laki lah, kalau perempuan lah. Jadi katalah bahagian dia 10,000. Jadi 10,000 ni 4 orang adik-beradik tadi tu, adik-beradik ada 5. So berempat ni dia kena lantik seorang jadi pentadbir ataupun pemegang amanah, kan? Jadi makna duit dia tadi tu seorang pegang. Jadi untuk belanja dia, makan minum dia, beli baju dia, kan? Pampers dia, apa-apalah keperluan dia, kan? Tiba-tiba dia pun nak beli juga, kan, handphone ke apa semua, kan? Jangan duduk tengok-tengok dia down sini juga tu handphone juga, kan, contoh kan, terencat juga, kan. Tiba-tiba nak beli, tak apalah, tak jadi masalah, pada dasarnya boleh lah, tunaikan, kan? Keinginan dia. Jadi maknanya pusaka bahagian dia tetap ada. Jangan dinafikan bahagian dia. Anak yang bawah umur tetap ada bahagian. Yang terencat ke, yang okey tetap ada bahagian. Tapi bila mana bahagian tadi tidak dikeluarkan, tidak ditadbir, tidak diurus, itu jadi puaka tu, kan? Sebab apa 4 beradik ni tiba-tiba tak pasal-pasal bergaduh. Saya ada satu kes. Ini sepupu saya sendirilah di Johor. Saya mak ayah Salong Johor, kan? Jadi ni lama ni. Seingat saya tahun 80-an juga macam tu lah, kan? Sepupu saya ni aksiden, kena langgar, memang masuk ward pun berbulan-bulan. Dia koma dan dia dapat insurans, mana ada pampasan yang dia dapat lebih kurang dalam 300 ke 400 ribu, kan? Tahun 80-an tu, 90-an tu. So 400-500 ribu tu besar, kan? Memang dia terencat akal, tapi dia sihat, dia kenal, oh ni jali ya, dia kenal bila jumpa tu, oh jali ya. Dan sebenarnya masa dia naik basikal tu, dia kena langgar tu, masa tu dia ajak abang saya sekali, Asri jomlah naik basikal dengan aku sekali, kan? Abang saya kata tak nak, maknanya kalau dia naik basikal tu dia mungkin sama-sama tu. Tu cerita dia, Ustaz Asri, tu dia. Jadi masa dia naik basikal tu, memang dia masuk je jalan, memang dia kena langgar, pam, memang melantun, kami nampak lah gedebuk jatuh, koma dekat hospital beberapa bulan. Keluar daripada hospital tu dia agak terencat, tapi dia masih ingat siapa, dia ingat solat dan sebagainya, kan? Dan wang pampasan tadi tu, kan, dimakan oleh semua adik-beradik dia,
kan. Jadi memang keluarga tu pun jadi huru-hara lah. Jadi tak wajar sebenarnya walaupun dia OKU. So maknanya siapa pentadbir tu kena uruskan harta dia dengan sebaik-baik. Tak salah pun kalau dia ambil sebahagian untuk pengurusan. Tapi rupanya 400-500 ribu tu habis dimakan oleh adik-beradik. InsyaAllah. InsyaAllah, tabarakallah. Tu antara perkara yang perlu kita sama-sama cakna dan kita sama-sama uruskan dengan baik, ketepikan sentimen emosi Ustaz, dan banyak sebenarnya tanggungjawab yang perlu kita tunaikan berkaitan dengan pusaka puaka ni Ustaz. Jadi kita akan tamat di TV3, kita sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Terus setia menonton tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Kita masih lagi bersama dalam tayangan Ustaz pada pagi ini. Fadil Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Fadil Ustaz, masih lagi kita berbicara topik pusaka puaka. Dan kita berbicara pada pagi ini banyak soalan yang telah pun kita raikan, kita jawab Ustaz. Dan kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat kita. Tapi sebelum itu, sekali lagi kita kempen kepada sahabat yang menonton kita pada pagi ini. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan siaran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ramai lagi yang menonton kita dapat mengambil manfaat untuk topik pusaka puaka pada pagi ini Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz, soalan daripada sahabat Facebook kita, Sal Rasid Cik bertanya, bagaimanakah pengurusan harta pusaka kecil yang hanya membabitkan ataupun melibatkan sebiji rumah, sebiji kereta dan wang KWSP? Adakah perlu diwasiatkan sebelum kematian? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. InsyaAllah. Sebiji rumah tu. Sebuah rumah tak sebuah rumah. Kereta. Sebiji kereta kan. Masa orang lama. Masa orang lama okey je, tak ada apa. Seronok sebenarnya kan. Jadi apa pun sebenarnya, sikit ke banyak ke, macam mana rupanya ke, so kita kena buat sesuatu lah. Ini kalau kes ni katalah dia ada rumah, dia ada kereta, dia ada KWSP kan. Jadi kalau yang empunya harta tadi tu, empunya rumah, katalah itu rumah saya lah, rumah saya, kereta saya, rumah tu pun nama saya, kereta tu pun nama saya, KWSP tu nama saya. Jadi kalau saya meninggal, katalah sekarang ni saya meninggal, maka waris saya dan kena uruskan rumah tadi tu, rumah kena adakan rumah, lepas tu kereta kena adakan kereta, lepas tu KWSP kena ada penyata KWSP, dan dia boleh bawa ke pusaka kecil kan. Jadi katalah cek-cek pusaka kecil, KWSP ni awak terus pergi KWSP lah, sebab KWSP ada penama. Betul. Kan? Katalah penama isteri. So isteri pergilah ke KWSP kan, bawa sijil mati saya, bawa surat apa nikah ke, lepas tu dia punya IC, cek-cek memang betul lah markup, so nanti wang tadi akan ditransfer ke akaun isteri saya, so isteri saya akan agihkan kepada ahli waris kan. Adapun rumah, tadi rumah dengan kereta tadi tu yang kita dah bawa ke pejabat pusaka kecil, so dia akan uruskan kan. Akan uruskan, jadi nanti waris akan dipanggil, waris katalah waris semua cukup umur, apa semua tidak ada OKU, tak ada yang terencat akal, tak ada yang di bawah umur, jadi mungkin terus ditanya macam mana ni kan, ada tak arwah dulu masih hidup, suami masih hidup dulu, ada tanya, ada sebut apa-apa rumah ni bagi macam mana, kereta ni bagi macam mana, tak ada. Kalau tak ada, maknanya ketika itu kan terpulang kepada ahli waris macam mana cara dia, macam mana nak dia agih-agihkan rumah dan kereta tadi tu kan. So mungkin dalam masa yang sama dilantik pentadbir, mungkin isteri yang akan jadi pentadbir lah. Jadi akan keluar satu surat dan lantikan pentadbir, isteri boleh bawa dokumen tadi tu, sama ada nak uruskan kereta tu, nak dipindah milik ke, nak dijual ke, nak renew insurans dan road tax saja, boleh gunakan perintah tadi tu kan. Dan dalam masa yang sama rumah saya tadi tu terpulanglah. Kalau semua anak-anak setuju, dia kata tak apalah, Umi ambil lah rumah tadi tu kan. So akan tukarlah rumah tadi tu kepada nama isteri saya kan. Itu kalau masih hidup, saya tak buat apa-apa, saya tak buat wasiat, saya tak buat apa hibah kan, tak buat apa-apa arahan kan. Kalau masih hidup saya ada buat apa-apa arahan,
Saya ada buat berwasiat, contoh macam K2SP saya dah letak nama isteri, kan? So maknanya nanti isteri jadi pentadbir lah, dia keluarkan duit K2SP tadi. Lepas tu dia kena bacalah wasiat saya. 1/3 daripada K2SP hendaklah disedekahkan ke masjid, ke surau, ke asrama yatim. Jadi katalah K2SP saya ada, tak banyak dah, banyak keluar dah baru ni. Itu contoh kan. Contoh kan. Masuk balik. Katalah ada 100,000 kan. Jadi bila dia baca saya punya wasiat, 1/3 daripada K2SP tu hendaklah disedekahkan, diwakafkan, dihantar ke masjid surau. So rumah saya ambil lah 33,000, dia pergilah agihkan. Adapun kan, yang baki 67,000 lebih tadi tu kan, boleh dibahagikan kepada ahli waris sama ada ikut faraid ataupun kesepakatan, kan. Itu antaranya, kan. So kita boleh nyatakanlah hasrat kita, kan. Adapun rumah tadi tu mungkin saya nak buat hibah, kan. Hibah separuh saya hibahkan kepada anak-anak, separuh saya declarekan harta sepencaran kepada isteri saya, kan. Jadi mungkin saya nyatakanlah dengan ini saya mestiakan separuh daripada rumah saya adalah harta sepencaran kepada isteri saya, nama sipolan-sipolan saya tanda tangan beri, dia pun tanda tangan terima. Lepas tu ada 2 orang saksi. Lepas tu contoh distampingkan. Lepas tu ada pun yang hibah pula, saya dengan ini saya menghibahkan separuh daripada rumah saya ni kepada anak saya bertiga. So maknanya apa-apa jadi pun sebenarnya isteri dan anak-anak saya dia akan kongsi pada rumah tersebut. Kan? Katalah ada anak-anak yang dah bekerja bagus apa semua, dia boleh buat pinjaman dekat bank. Jadi dia belilah rumah tadi 500,000 mungkin. Jadi bila dia beli saja 500,000, isteri akan dapat 250,000 sebab separuh daripada nilai rumah. Jadi 250,000 lagi tadi tu kan, dibagi 3 lah, kalau anak tu 3 lah, kan. So akhirnya rumah tadi tu telah dipindah milik kepada penama yang baru, sama ada anak ataupun isteri. So dibuat secara hibah, kan. Jadi sebenarnya kita masih hidup ni kita boleh merancang, kan. Mana-mana harta pusaka belum selesai, kita boleh selesaikan sama ada di pejabat pusaka ke, di mahkamah tinggi ke, kan. Lepas tu kita pergilah selesaikan, ambil duit-duit tadi tu kita agih-agihkan. Adapun kita yang masih hidup ni, kalau kita ada harta, itu namanya kita merancang, kan. Kita nak berwasiat ke, kita nak berhibah ke, kan, kita nak berharta sepencarian ke, kita buat dokumen tu elok-elok, dan gunakan kaedah dia yang sebenar, dan perlu ambil kelulusan mahkamah ke apa, kita buat supaya bila esok lusa kita meninggal, dengan dokumen-dokumen tadi tu waris dia akan mudah buat urusan, lepas tu dia akan mudah untuk pindah milik, kan. Itu maknanya kita ada pilihan lah. Kita dengar cerita orang meninggal pusaka banyak ni, so kita kena ambil iktibar lah, kan? Sebab tu Nabi sebut waqafa bil mauti wa'izah, cukuplah dengan mati itu menjadi sebaik-baik pengajaran, kan. Dan kita pula ada harta ni kita merancang lah. Jangan nanti bila kita tak buat apa-apa, kita meninggal baru kita ketuk lagi, kan. Itu yang Sayyidina Ali dia sebut annasu niyam idza mata fantabahu. Semua manusia ni sebenarnya sekarang ni kita sedang tidur. Nanti bila kita mati baru kita terjaga. Ya Allah, tak buat itu, tak buat dia ni, aku tak buat hibah, aku tak buat wasiat, aku tak buat, dah pening kepala, kan. Jadi kita ambil pengajaran. So apa pun kita, siapa pun kita, sikit ke banyak harta tu kita uruskan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, ni cerita pasal kubur pula Ustaz. Intan Zurina Abdul Razak bertanya di Facebook, Ustaz, masyarakat kita ada yang berpandangan tanah kubur masih merah, tidak sepatutnya berbincang tentang harta pusaka. Tu ayat komen, Ustaz. Betul. Baik, soalannya Ustaz, adakah sebarang tempoh bertenang dalam Islam yang harus dipatuhi sebelum wasiat dibacakan kepada semua waris jika ada wasiat, atau sebelum harta dibahagikan mengikut faraid, Ustaz? Dia tak ada tempoh, kan. Ini bukan edah, kan. Kalau edah tu cerita lain lah. Edah kematian, edah cerai untuk orang perempuan. Orang lelaki pula mana ada edah, dia, kan. Siang isteri dia meninggal, malam dia nak menikah, nak macam mana, kan. Sebab ialah dia tak boleh duduk seorang, contoh, kan. Jadi sebenarnya tidak ada tempoh, kan. Tidak ada tempoh bertenang, tempoh apa. Jadi macam tadi itu kubur merah lagi, memang kalau dah tanam dekat tanah merah sampai bila-bila pun merah, contoh, kan. Jadi ini antara isu-isu sebenarnya kita kena buang dah, kan. Sentimen-sentimen tu kita kena buang. Kita ikut apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Bila mana seorang itu meninggal dunia, hendaklah segera mandi, kafan, solat ke bumi, harta pusakanya hendaklah segera diselesaikan. Lagi cepat lagi bagus, lagi cepat lagi bagus. Jadi ikut kesesuaian kita, kan. Meninggal saja ayah, mungkin ayah telah, kan, masih hidup dulu, ayah tu telah berwasiat, hendaklah bacakan wasiat saya ni
sebelum saya dikebumikan. Jadi jangan orang terkejut pula. Sebab dia dah berwasiat. Betul. Jadi wasiat tu wajib dilaksanakan. Jadi siapa yang memegang amanah tu, dia kena buatlah, sama ada dia lawyer ke, mungkin Sulaiman Aklaken ke contoh kan. Ismail Ulam Raja punya lawyer ke. Tu jadi maknanya jangan terkejut pula. Ayah tak ke bumi lagi ni, ada dah kahwin jenazah lagi, ataupun dah ke bumi dekat kubur lagi, benda tu dibaca kan. Sebab mungkin itu permintaan si mati tadi tu. Kan? Jadi tak semestinya janganlah nanti orang tahu apa semua. Rupanya wasiatnya tadi tu wasiat takwa. Kan? Dibacakan pesanan-pesanan takwa, wahai anak-anakku semua, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan derhaka, jangan melakukan maksiat, jangan bergaduh, harta pusaka tu berpakatlah, berbincanglah sebaik-baiknya kan. Sebab ini merupakan amanah kepada kamu kan. Dipesan pula anak pertama jangan buat apa, buat itu, buat ini dan sebagainya. Jadi mungkin ini jadi iktibar kepada orang sekeliling pula. Sebab itu adalah hasrat si mati. Wasiat aku ni hendaklah kau bacakan pada semua waris-waris. Jadi maknanya kena ajak semua waris pergi kubur. Lepas tu di atas kubur tu sendiri, bila dah selesai ke bumi, dah selesai ke talqin tadi tu, kamu bacakan. Biarlah siapa anak aku ke, siapa ke waris aku ke, orang yang ada selitu, dia sama-sama boleh ambil iktibar. Jadi jangan kita ingat wasiat tu sekadar bagi harta saja. Rupanya ada wasiat nasihat takwa, nasihat agama kan. Mungkin bab-bab lain tu nanti tengoklah. Mungkin minggu depan peguam tu akan datang ke, ataupun bagaimana dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada tempoh terhad, tempoh bertenang kan. Cumanya istilah lagi cepat lagi bagus tu ikut kesesuaian kita. Jadi sebab itu kita ni kena banyak berlapang dada, kena tingkatkan kita punya kesedaran. Kan? Cuba kita fikir, ni kalau aku mati ni harta aku dilambat-lambatkan kan lagi susah. Jadi kita kena fikirlah untuk ibu ayah kita yang meninggal juga begitu. InsyaAllah. Ibarat menarik rambut dalam tepung, tepung tidak berserak, rambut tidak terputus. InsyaAllah. Tabarakallah, selesaikan cara baik. Dan banyak lagi Ustaz untuk kita kongsikan tentang pusaka puaka ini. Terus dia menonton Tayla Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke ujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tayla Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita terus berselawat ke atas junjungan mulia kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin insyaallah. Baik, kita masih lagi berbicara untuk minit akhir ni Ustaz, pusaka puaka, tajuk fiqh kita pada pagi ini. Dan kita masih lagi para penonton bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Al-Fadhil Ustaz, kita ada Kak Ju Zabidi di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Baik, bagaimanakah hendak menyelesaikan masalah geran tanah pusaka yang memiliki banyak nama dan bahagiannya makin mengecil? Dan yang kedua, seandainya seorang waris sahaja yang membangunkan dan mengusahakan tanah tersebut, adakah hasilnya perlu dibahagikan sama rata? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru, termasuklah cukai-cukai yang mungkin pernah dibayar dulu. Ya, betul. Macam mana nak diselesaikan kos-kos kan. So soalan yang pertama ni Kak Ju kita so isu tentang geran memang itulah antara isu besar di Malaysia ni, sampai keluar istilah apa dia sebut tanah lidi tu. Tanah lidi tu maknanya dah kecil sangat dah tu kan. Satu ekar dekat situ dah berapa ramai buat rumah, so akhirnya susah. Jadi sebenarnya kalau nak dikeluarkan geran tu memang sekarang ni istilahnya geran besar lah. Geran kecil-kecil tu kalau nak keluar tu macam tadilah, kalau ada masih terlibat dengan pusaka kena bicara pusaka. Lepas tu nak keluarkan geran tu dia kena bayar premium sebenarnya kan. Katalah 1 ekar premium dia standard 20,000 kan. Jadi siapa yang ada dalam 1 ekar tu dia kena kongsi-kongsi lah. Kena kongsi-kongsi, katalah 20,000 ada 10 orang, masing-masing kena keluar 2,000 lah. Bayar 2,000. Contoh di pejabat tanah, nanti pejabat tanah akan hantar orang buat ukur dan sebagainya. Lepas tu dia proses, so masing-masing akan dapatlah geran masing-masing kan. Dia ada lukisan kan, ada yang
pelan besar tu. So katalah 1 ekar tadi tu dia bagi 10, so masing-masing ada keluasan masing-masing. Kita tengok pun nanti dekat tanah tu ada batu, dia sebut batu petanda tu kan, penanda tu kan. So sebenarnya ada proses-proses yang kita boleh lalui. Cuma macam tadilah, nak keluar duit ke tak nak keluar duit. Orang kita bila bab duit ada dia kan. Nanti dululah kata. Yang lain boleh minta tapi duit jangan minta contoh kan. Itu jadi isu lah. Jadi sebenarnya walhal itu adalah kos yang perlu dikeluarkan. Betul. Untuk pengurusan. Itu yang kadang jadi isu kenapa harta pusaka ni yang tertangguh, yang tertunggak lama ni. Isu ni tadilah. Seorang je bila keluarkan. bila adik-beradik buat kerja pusaka ni, kita tak nak pakat bayar. Tapi bila pakai lawyer boleh bayar pula. Bila pakai orang lain boleh bayar pula. Adik itu buat kerja, sebenarnya dia mudahkan kerja. Betul. Dia tahu urusan-urusan tu. So maknanya apa salahnya bagi dia kopi ke, dia upah ke. Betul. Kan? Itu tak salah. Tapi bila bab adik-beradik, tahu tak boleh bayar, tak boleh bayar. Kan? Walhal orang lain boleh dibayar. Dan adik-beradik tu buat sampai selesai. Ini antara isu dia. So sebenarnya tak betul. So kita duduk elok-elok kita bincang. Yang jadi sekarang ni dah kata orang tanah lidi tu, isunya macam tadilah. Sebab tak nak berpakat, tak nak bincang, tak nak keluar modal kan. Tapi kita dah pacak rumah kat situ. So akhirnya terimalah kita punya bahana daripada kata orang ialah kedegilan kita ke kejahilan kita ke anak cucu cicit juga kita susah kan. Jadi sebenarnya ada jalan, ada ruang, cuma macam tadilah kan. Bila dah jadi itu memang susah. Yang kedua, cerita tentang siapa yang uruskan tadi tu. Jadi kalau memanglah tanah tu tanah pusaka, sama ada mungkin sawit ke, getah ke kat situ ke, durian ke kan. Jadi siapa yang menguruskan tu, pada dasarnya dia berhak mendapat lebih sebab dia mengurus. Kan? Dia dah mengurus satu kan. Katalah memang setiap sekali hasil 1 tahun sekali ke 6 bulan sekali ke, katalah duit sawit tu ada 10,000 kan, 10,000 tolak modal dulu. Dan dia punya kos baja ke, kos kerja dan sebagainya, katalah tolak 3,000, tinggal 7,000. 7,000 ni pada dasarnya kalau ikutkan siapa yang mengurus tu, dia ada hak untuk dapat imbuhan sebab dia bekerja, dia mengurus. Upah katalah gaji dia 1,000 kan. Lepas tu tinggal 6,000. 6,000 ni kalau nak bagi sama rata, kita barulah bagi sama rata. Bukan semua tu nak pula katalah contoh macam dia nguruskan tanah pusaka, dia dah bayar cukai lah, apa semua cukai tertangguh lah, apa semua dah bayar, dah bicara, bila bicara pula dia ada kos 1% kena bayar daripada nilai tanah tadi tu. Jadi mungkin ada seorang adik-beradik ni dahulukan semua. Bila dah dahulu semua, bila dah selesai, tahu-tahu okey kita bagi terus sama rasa. Tak boleh, kita kena keluarkan dulu upah dia, kita kena keluar dulu kos-kos yang dia dah keluarkan dan sebagainya. Yang selebihnya tu barulah kita bincang faraid ataupun sama rata. Jadi sebenarnya dekat sini dia punya formula tadi tu kita berpakat kan. Kita berpakat, kita berbincang kan. Benda boleh bincang, buat apa nak gaduh kan. Contoh kan. Bukan kita benda boleh gaduh, buat berbincang tu kan. Jadi sebenarnya isu besar dekat pengurusan pusaka ni, isu paling besar, semua urusan tu akan jadi mudah bila kita berpakat. Kita bila mana kita sepakat, adik-beradik ke, jiran tetangga ke, nak macam kes yang dah besar-besar tu di macam contoh Kampung Baru ke apa, semua pusaka yang dah bertengkek-tengkek ni, yang dah berketurunan bergenerasi ni. Bayangkan kalau di Malaysia ni ada pusaka tahun 18-19 belum selesai lagi sampai sekarang. Tahun 18-19 kan ni tahun 2000, 2020 bayangkan. Jadi bayangkan. Jadi ini formula dia, kita kena sepakat kan, berbincang sepakat kan. Tapi bila mana kita susah nak bincang, susah nak berpakat, memang tak selesai sampai ke sudah, bergaduh sampai ke sudah kan. Ini antara isu besar kita lah. Di antara kesepakatan yang paling kita puji ialah penduduk kampung Penilalak, Ustaz. Gua saya ni bagi relax tu mungkin tengok pening Ustaz Luki di kampung Penilalak tu, cerita Ahmad Albab Ustaz, insya-Allah kita semua sepakat di kampung Penilalak Ustaz, walaupun pening tapi semua sepakat Ustaz, insya-Allah tabarakallah. Jadi para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala tu selingan je Ustaz. Baik, jadi kalau kita tengok dari sudut filem tu Ustaz kan, kalau tengok dari sudut fiqh kita akan dapat ilmu fiqh lah. Ini hebatnya karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada Masrifah Nur Jama'in di Facebook yang bertanya, sekiranya ataupun seandainya berlaku perebutan dan pertikaian yang menyebabkan hubungan adik-beradik tidak baik, adakah harta pusaka itu menjadi penyebab ibu bapa diazab? Mohon pencerahan. Waliazubillah min zalik. Yalah, itu pada dasarnya lah. Nak tahu azab ke tak azab tu, mungkin Allah dah tunjukkan dekat kita. Dah engkau anak beranak, adik-beradik
waris semua bergaduh. Jadi bila bergaduh tu apa azab dia? Kan? Bergaduh tu bahagia kot. Aku seronoknya bergaduh. Jadi kita bergaduh tu pun dah azab. Jadi macam mana kita azab? Azablah juga mak ayah dekat dalam tu. Jadi sebab tu bila menguruskan harta pusaka ni yang kita kena lihat orang yang mati tu, mak ayah kita tadi tu. Sebab ini harta dia, kita kena uruskan. Hutangnya kena bayar, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Lepas tu bahagian pusaka tadi tu kena agih-agihkan. Sebab mungkin ada di kalangan adik-beradik yang susah. Yang senang mungkin dia tak heran. Tapi mungkin ada adik-beradik yang susah, anak dia pula nak sekolah, nak kena bayar tu, nak kena bayar ini, kena berhenti kerja ke apa semua. Jadi mungkin dapat bahagian tadi tu boleh kan, menyambung hidup dia, memudahkan urusan hidup dia. Tapi kita ni ada yang satu dua yang kononnya besar sangat kepala tu, tak boleh buat itu buat ni. So maknanya akhirnya apa jadi? Dia senang tak boleh cakap kan? Jadi ini antara kunci bila mana kita menguruskan pusaka tu, kita kena lihat orang yang mati tadi tu kan? Jadi kita fikir tentang kebahagiaan dia, kedamaian dia, ketenangan dia di sana dengan cara macam tadilah kita imbal balik kita yang hidup ni. So maknanya kalau kita yang hidup ni pun berantakan, bergaduh, azab, memang azab lah mereka di sana. Kebobrokan Ustaz. Kebobrokan. Jadi kita kena berfikir kat situ kan. Ni antara dia. Sepakat dia punya kata kunci dia sepakat Ustaz. Apa yang penting kerjasama. Baik, berikutnya Ustaz, soalan yang sekira terakhir untuk topik kita pusaka puaka pada pagi ini. Baik, kita ada Rosdin Samah di Facebook. Soalannya Ustaz, bagaimanakah kaedah yang paling berkesan bagi membantu serta memudahkan waris yang terlibat untuk menuntut semula harta pusaka yang masih belum dituntut? Mohon pencerahan Ustaz. Dia apa pun dia mudah ke urusan dekat mahkamah ke, dekat pejabat pusaka ke, dia bergantung kepada ahli waris. So sebab tu ahli waris sebelum nak pergi submit ke pejabat pusaka ke mahkamah ke, pertama dokumentasi tu mesti clear. Semualah sama ada dokumen harta, dokumen waris. Lepas tu sesama waris tadi tu dah sepakat nak baginya macam mana. Tak kira lah benda tu satu generasi ke, dua generasi ke, berapa generasi ke, satu orang ke, 5 orang ke, 10 orang ke, 100 orang ke. Jadi formula dia nombor satu tadi, clearkan semua dokumen. Lepas tu dokumen harta, dokumen waris. Lepas tu kita sesama ahli waris ni dah ada kesepakatan. Jadi bila mana kita pergi ke mahkamah ke bagaimana ke, benda tu akan jadi mudah lah. Tapi kalau kat luar ni pun tak selesai, dokumen tak lengkap, memang masuk dalam tu, keluar balik dan tak selesai sampai bila-bila. Tak selesai, insyaAllah. Jadi benda boleh bincang Ustaz, buat apa gaduh-gaduh Ustaz, bincang elok-elok, sepakat sama-sama, kerjasama, dan insya-Allah akan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah permudahkan, jangan persukarkan Ustaz. Sedar tak sedar kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk fiqh pusaka puaka diskusi kita pada pagi ini. Panjang lebar, banyak yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim, dan 3 pelantikan ataupun kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini Fadil Ustaz. Jadi apa pun pertama-tamanya kita kena sedarlah bahawa harta yang Allah berikan kepada kita ni adalah pinjaman sementara. Dan bukan itu namanya kekayaan. Sebab Allah pun, Nabi pun ada sebut laisal ghina ghinal mal walakin ghina ghinan nafs. Bukannya dikatakan kaya itu kaya harta, tapi kaya itu ialah kaya jiwa kan. Lepas tu ini antara kunci dia lah untuk kita bagi rilis lah. Kalau tidak kita akan bergaduh tak sudah pasal pusaka ni kan. So maknanya kita fikirlah, bukan harta tu yang namanya kekayaan, tapi jiwa tu namanya kaya kan. Itu berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Lepas tu yang kedua, ini antara syair Arab yang mula-mula saya hafal masa belajar dekat Iraq dulu. Bila biasa kita belajar kita kena hafal banyak kan. Jadi ada salah satu syair Arab disebut laisa sa'adata bijam'i malin walakinna sa'adata yatuqa. Bukanlah yang dikatakan kebahagiaan itu dengan mengumpulkan harta yang banyak, tapi yang namanya bahagia itu ialah bila mana kita beroleh takwa. Allah kan? Ini antara pepatah-pepatah lah kan. Jadi kita tengoklah daripada kita gaduh-gaduh, walaupun sebenarnya itu semua pinjaman. Jadi yang kita nak sombong, yang kita tadi nak merajuk tak tahu pasal apa semua kan. Kau nak makanlah, walhal bahagian ada kat situ pun kan. Jadi apa salahnya kan untuk kebaikan. So ini kita jadikan panduan yang terakhir kan. So kita tingkatkanlah kesedaran kita kan dalam isu-isu pusaka ni. Kena ambil cakna, kena ambil tahu kan. Kena dalami lagi lah. Siapa-siapa yang ada masalah, carilah jalan keluar dia, jangan dibiarkan begitu saja, nanti akan terlonggokkan kepada anak cucu-cucit kita lagi pening kepala kan. So maknanya 3 perkara ni berpandukan kepada hadis satu, kepada syair Arab satu, dan budaya kita yang di Malaysia ni sendiri macam tadilah, tingkatkan kesedaran. InsyaAllah mudah-mudahan
apa pun yang kita urus, dan Allah akan, masalah yang kita tempuh, Allah akan berikan jalan keluar untuk kita punya kebahagiaan, kejayaan dunia dan juga di akhirat. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Terima kasih kepada Ustaz untuk perkongsian pada hari ini, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa wan nasrul haqqo bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala darrin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim untuk perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati Fadil Ustaz, ditambahkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan untuk terus membimbing kita khususnya dalam tayangan Ustaz. Dan esok Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, jam dan juga waktu yang sama, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran bersama sahabat moderator Da'i Azrin dan panelnya Ustaz Zul Ramli Rozali untuk topik sirah bermulanya hadis pertama. Sirah bermulanya hadis pertama. Saudara sedang penonton, jangan berbangga dengan banyaknya harta sedangkan umur kita makin berkurang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.